الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada muka surat 57. Itu yang saya tanda, betul nah? Iaitu bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Maka katalah pengarang kitab ini iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya riak itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan. Kita ulang balik. Riak itu apa dia? Menuntut pangkat di dalam hati manusia. Pangkat tu kedudukan. Seseorang, tak kira lelaki atau perempuan, ya, apabila dia buat satu amalan dan amalan itu yang elok, yang baik, kalau yang tak elok dia tak mau nak tunjuk, kan? Riak ni. Jadi ulama kata riak ni dia ambil daripada perkataan ru'yah, pandangan, penglihatan, kan? Jadi maksudnya apa dia? Dia buat apa amalan yang elok-elok, yang baik-baik, yang orang kata ini adalah kebajikan, ini adalah kebaikan. Sama ada hal yang berkaitan dengan dunia, tapi yang lebih parah lagi berkaitan dengan akhirat. Elok dah dia solat, elok dah dia bersedekah, tetapi supaya orang lain tengok, supaya orang lain lihat. Di kerana ini ulama kata yang dikatakan riak itu iaitu al-ityan bil amali liyarahul akharun. Dia buat amalan, maksudnya yang elok, yang baik, yang kebajikan itu, harap-harapnya orang lain boleh tengok, kan? Maksudnya supaya orang lihat, supaya orang tahu tentang apa yang dia buat. Fayakunu amaluhu li ajlihim. Maka inilah tujuan amalan dia, supaya apa dia? Supaya orang pakat tahu. Tapi kalau orang tak tahu yang dia buat, maka dia tak buat lah. Itu cerita dia. Maka dia tak buat. Kenapa? Kerana matlamat dia buat kerana nak bagi orang lain tahu. Dan satu lagi, kalau tengok dalam kamus dia kata pada riak itu, iaitu juga daripada perkataan ra'a. Ra'a maksudnya apa dia? Bukan ra'a, ra'a. Dia ada satu yang tak ada alif. Ra'a. Nampak dekat nak sama. Satu lagi ni ra'a, yura'un. Supaya apa dia? Supaya yang dia buat itu dapat diperlihatkan oleh orang. Orang memerhati. Orang boleh tonton apa yang dia buat. Ay yazharal insan min nafsihi khilafu ma huwa alaihi liyarahu nas. Yang dia buat itu sebenarnya tidak ada pun pada hati dia. Maksudnya apa? Bukan ikhlas pun yang dia buat. Kenapa? Kerana kalaulah tak ada siapa, maka dia tak buat. Itu nama dia riak. Kalau tengok dalam Quran ayat banyak tuan-tuan. Kat bawah tu ada. Yang kita nak tambah ni, tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-42. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Depa ni kalau buat kebajikan, buat ibadat supaya orang dapat melihat. Jadi orang tahu. Dan bila depa ni berzikir, sikit je. Pasal apa? Pasal orang pakat duk keluar, kita buat contoh lah. Orang pakat duk keluar.
Kalau zikir dia dekat surau atau zikir dia dalam masjid. Seorang-seorang tinggal dia seorang, berhenti je. Kan? Maka zikir dia tak jadi banyak. Pasal apa? Pasal tak ada siapa nak tahu dah. Bahaya ada amal perbuatan ini. Memang bahaya perbuatan ini. Kan? Ini daripada jenis penyakit hati. Kan? Allah Ta'ala nak terima nak jenis ni. Memang Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala terima iaitu ikhlas kerana dia. Itu yang dimaksudkan sebagai apa dia? Menuntut pangkat. Maksudnya kedudukan di hati manusia. Atau menghendaki oleh seorang dengan ibadatnya itu akan manfaat dunia. Dia buat kerana apa? Kerana tujuan duniawi tadi. Supaya ketua dia ke, bos dia ke, toke dia ke, tahu tentang dia buat, naik pangkat lah. Imbuhan lah. Elon lah. Apa pun tuan-tuan boleh sebut. Kan? Itu yang kata manfaat duniawi. Seperti harta dan pujian. Contohnya iaitu harta, duit lah. Naik gaji lah. Sagi nak balik lagi, ada lah lagi envelope ke apa ke, ada salam ada, bukan tangan kosong lah. Kan? Pasal apa? Pasal tekun tadi dia buat dah sungguh-sungguh. Kan? Takkan bos kita tak tahu. Dia kerja lama, dia tahu lah. Kan? Tiap-tiap sudut ada CCTV. Kan? Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya adalah nak masuk lagi kat poket mana pun. Kan? Ataupun dia dapat sesuatu yang lain daripada duit ringgit. Jawatan ataupun nak kepada pujian. Dan bahawasanya riya itu kelakuan yang dicela. Tak boleh. Keji ni. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Tahu sungguh dah. Suruh tanya kita dah jelas dah. Kan? Pertama sekali pasal apa? Dikeji sebab Allah Ta'ala tak mau macam tu. Bila Allah Ta'ala mau, akan dipuji. Bila Allah Ta'ala tak mau hamba juga, akan dikeji, akan dicela. Kan? Pasal apa? Pasal bermuka-muka. Pasal tidak ikhlas. Amalan Allah Ta'ala nak tengok kepada keikhlasan. Lagi haram dengan ijma' ulama. Maka ia dinamakan dia syirik yang kecil. Dia jenis syirik. Syirik ni tuan-tuan, tak boleh kita buat. Alah sikit je, sikit pun tak boleh. Kan terang mana? Tak terang mana pun tak boleh. Pasal apa? Syirik. Syirik ni apa dia tuan-tuan? Iaitu mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Faham ni sudahlah apa maksud syirik. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh. Walaupun sikit. Kita lihat ada satu hadis. Sebelum kita baca ayat Quran dalam kitab kita ni, ada satu hadis. Hadis sahih daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Wallazi nafsi biyadih. La syirku akhfa min dabibin namli. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu zahaba anka qaliluhu wa kathiruh. Maka Nabi teruskan sabdanya, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis sahih yang berada dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Baik tuan-tuan, apa artinya? Nabi kata, syirik yang berlaku di kalangan kamu, fikum, kalangan kamu itu, ada yang akhfa min dabi bin namli. Lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut. Tapak kaki semut. Ni semut jalan tu kita dengar tak? Tak dengar. Gajah jalan, dengar gajah. Pasal apa yang gajah pula kita dengar? Besar.
Dinosaur ada tak? Mereka duk kata macam ada. Katalah ada. Kadang mai dengar tak? Dengar besar. Kan? Kadang ayam jalan pun kita tak dengar. Lain kalau dia bunyi. Dia berjalan tu, dia berjalan. Kucing lebih kecil daripada mereka ni, semut. Lagi tak dengar. Kan? Tapi Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengar. Padahal kan tepi tu, jauh. Dengar semut berjalan. Dengar perbualan semut. Itu Allah Ta'ala bagilah anugerah kepada Nabi Sulaiman dan orang tertentu yang mereka boleh dapat kesan suara-suara yang kita anggap sebagai unik, halus. Ini Nabi kata apa dia? Syirik ni ada yang berlaku yang tak sah kita sebut tak terang mana, sikit je apa yang ni. Tapi Nabi kata ada syirik yang lebih tersembunyi, lebih senyap daripada langkah semut. Dabi bin namli. Namli itu semut. Wallazi nafsi biyadih. Ni, Nabi bersumpah. Demi jiwaku di genggaman Allah. Ni qasam daripada Nabi. Nabi bersumpah. La syirku akhfa min dabi bin namli. Nabi ulang sekali lagi. Mula Nabi dah sebut dah. Ada syirik tersembunyi. Lebih senyap daripada tapak kaki semut. Maka Nabi bersumpah. Nabi ulang lagi. Kemudian Nabi sambung, ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka qaliluhu wa katsiruh. Ka ni merujuk kepada satu orang. Ala adulluka. Mahukah kamu aku bagi tahu kamu tu siapa tuan-tuan? Ini hadis daripada Maqil bin Yasar. Namun perbualan ini Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ala aduluka, hai Abu Bakar, kita masuk terjemah macam tu. Mahukah kamu, hai Abu Bakar, aku nak tunjuk kepada kamu. Ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka qalilu wa katsiruh. Yang ni sekiranya kalau kamu buat, maka kalau syirik itu kecil ke, sikit ke, besar ke, banyak ke syirik itu, maka Allah Ta'ala akan hapuskan, akan hilangkan. Yang ni kita nak sangat. Kan? Jadi Nabi habaq kepada Sayyidina Abu Bakar, berarti habaq kat kita sama. Abu Bakar ni syirik apa dia buat? Abu Bakar ni. Kan? Kita jangan. Kan? Macam-macam, kalau kita ulah ni, yang duk berlaku dalam masyarakat kita ni, kan? Dengan khurafatnya, dengan syiriknya. Tapi Nabi kata ni, hai Abu Bakar, maksud kita sekali. Siapa yang buat ini, maka syirik dia kalau kata kecil pun, Allah hapuskan. Besarnya, hapuskan insya-Allah. Dia ni sahih. Nak kena buat apa ni? Tapi Nabi kata, iza fa'altahu, bila kamu buat, nak buat apa? Bukan nak suruh buat apa-apa. Kan? Tapi Nabi kata, qul, katakanlah. Nabi suruh kita sebut. Tapi bila kita tengok kepada ayat yang Nabi suruh kita sebut ni, doa. Bermakna, yang ni kita baca. Bila Ustaz kita nak baca, bila pun boleh. Kan? Dalam semayang, kita nak baca ketika sujud sila. Dah Ustaz, habis-habis wirid semua, nak baca sekali lah doa lepas semayang tu, baca. Kan? Bila pun boleh tuan-tuan. Iaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku berlaku syirik denganmu wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Dan orang yang riak ni, dia tahu tak kata dia tu riak? Dia buat kerana orang riak lah. Dia buat kerana orang riak lah tu. Kalau macam tu kena kaku. Ini Nabi kata wa ana a'lam.
Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon pengampunan ya Allah daripada sesuatu yang aku tak tahu. Kadang dosa ni kita tak tahu. Duk fikir daripada maghrib tidur sampai kelah. Salah apa aku buat? Dosa apa aku buat? Kadang-kadang kita tak tahu. Bila tak tahu jangan duk kata aku tak buat dosa. Kan? Yang ni yang Nabi kata, mintalah ampun, mintalah istighfar kepada Allah. Kan? Suatu yang kita tak tahu. Tak mintalah istighfar. Tak payah istighfar. Saya mana ada dosa. Dah ada dulu. Kan? Satu orang dia sebut kat saya. Dia kata, Ustaz, kita kalau kita duk istighfar banyak-banyak Ustaz, padahal kita tak ada dosa. Oi, dia sebut macam tu. Kan? Tu macam mana Ustaz? Kira sia-sia ke? Kira macam lara ke? Macam mana Ustaz? Kita pulun istighfar. Padahal kita tak ada dosa. Hang siapa? Hang Nabi ke? Hang Rasul ke? Maksum ke? Kan? Padahal Nabi kata apa dia? Setiap anak Adam itu ada salahnya. Kan? Sebaik orang yang bersalah itu bertaubat. Kan? Nabi kata sendiri. Dan Nabi kata pula wahyu daripada Allah. Boleh dia kata dosa apa? Saya tak buat apa. Kan? Ni kadang-kadang salah kita ni, itu pun jenis yang tersembunyi. Yang kita tak tahu. Maka ulama kata hadis ini memang berkaitan dengan riak. Dan ini yang kita duk bincang sekarang ni berkaitan dengan riak. Hadis dalam Adabul Mufrad bernomor 551 dan hadis ini adalah sahih. Bismillahirrahmanirrahim.